Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam Sayyidul Ayam. Kita bersua di petang hari Jumaat yang penuh dengan barokah ini, 21 Rejab bersamaan 5 Mac 2021. Betul ke tu? Bifana. Bifana lah kat sini. Ya, saya muncul di IB Channel. Ya, IB Channel ni merupakan platform digital yang menyajikan pengisian-pengisian positif dan kami ibaratnya seperti mata dan juga telinga masyarakat. Jadi kami nak menyampaikan inspirasi, positivity ya. Serius nampak Kak Bek? Tak lah, santai-santai je. Ada juga sketsa-sketsa yang akan mencuit hati anda. Okey, sebenarnya munculnya saya di IB Channel ini adalah di atas tiket kolaborasi. Atas pelawaan SD. Sebab itulah nama rancangan ini SAB. SD. AB tanya, SD jawab. Tapi bukan AB yang tanya tau. Maknanya anda tanya, saya akan panjangkan kepada SD untuk dapatkan respons. Ya, jadi apa-apa soalan, kemusykilan bersangkut paut dengan tajuk untuk episod pertama ini iaitu parents. Siapa yang kena jaga ni? Macam ada unsur tolak menolak pula. Yang kau lah jaga, aku lah jaga. Okey, kalau anda berada dalam situasi itu ataupun anda ada pengalaman, ya anda nak ajukan soalan, boleh hantarkan ke hotline kami 014 30 10 10 2. Senang nak ingatkan ya. 014 30 10 10 2. Dan anda boleh saja gunakan nama samaran, saya faham, kami faham, untuk menutup aib dan juga privacy. Okey, itulah dia mukadimahnya untuk ABSD. AB tanya, SD jawab. Baiklah, dan kini bersiaran secara langsung ya di IB Channel Facebook dan juga anda boleh ikuti kami di Syamsul Debat TV dan juga live di Syamsul Amri Ismail Official. Jadi itu dia, ada 3 platform yang boleh anda ikuti kami secara live. Okey, tanpa melengahkan masa, Kak Bet ke? Uish, tersyashulah pula. Okey, saya nak jumpa insan dan juga merupakan sahabat baik saya iaitu SD. Assalamualaikum SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD, terima kasih banyak-banyak. Sebab SD punya pasal lah saya muncul di platform IB Channel ni dengan sokongan 2 orang Iron Lady, Puan Ramlah dan juga Mas, ya. Dan idea SD lah untuk kita terbitkan rancangan ini, ABSD. Katanya saya nak AB tidak terkubur. Dah haru Kak. Tarikh ni perlu diingat. Hari ni perlu diingat sebagai launch kita yang pertama. Tarikh ni. Ya, baik. Okey, baiklah. SD, kita sebagaimana tadi saya dah maklumkan kepada viewers kita, kalau mereka ada soalan boleh saja ajukan menerusi hotline kami 014 30 10 10 2. Ya, nanti kami akan panjangkan kepada SD. Okey, tajuk utamanya ialah parents, siapa nak kena jaga ni. Okey, kita nak tanyakan sebagai pembukaan lah SD. Ibu bapa memang menjadi tanggungjawab lah untuk anak-anak menjaga kebajikan mereka, ya, ambil berat tentang kesihatan mereka, ya, susah payah mereka membesarkan kita besar panjang, ada yang sampai besak sungguh lah kan. Jadi bila dah sampai ke satu tahap mereka meningkat usia, uzur dan ada juga sakit. Sekarang ni kita nak tanya, tanggungjawab menjaga parents ni berat ke atas siapa? Anak lelaki ke anak perempuan? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur rasa saya tadi bila dengar ni Kak B usut suara dengan aura bisa sengatan dia berbicara tu.
Rasa macam tak nak jawab soalan, rasa nak dengar je. Kak Abi cakap je lah satu orang. Macam okey je kan. Macam tu. Jadi itulah dia, Kak Abi Fana kita campak ke mana pun. Ke laut dia jadi mutiara. Ke darat dia menjadi permata. Kan? Dan langit menjadi bintang. Di darat menjadi jambatan. Mudah-mudahan. Jadi apapun bercerita tentang soalan tanggungjawab menjaga kebajikan ibu bapa, soalan tu ada satu perkataan berat. Seolah-olah berat ni mengandungi maksud cenderung lebih kepada anak lelaki atau anak perempuan. Maka jawapannya berat kepada anak. Buang perkataan lelaki, buang perkataan perempuan. Selagi mana dia anak, maka dia adalah mak ayah tanggungjawab kita. Maknanya kalau kita ni anak, maka tu tanggungjawab. Tak usahlah tanya. Along lah, Along anak lelaki. Along anak sulung. Kan? Apa pula? Kak Long yang duduk rumah dengan tu, Kak Long lah yang patut ni. Yang seorang ni sebab seorang ni tak kerja. Yang seorang sebab kau lah, sebab kau duit banyak. Macam tu, macam-macam. Itulah yang menjadikan banyak yang selama ni meninggalkan bekas kekecewaan kepada seorang insan yang bernama ibu dan bapa. Selama ni menjaga kita tak kira apa kehendak kita dia bagi. Tetapi bila dah besar, masing-masing membicarakan tentang siapa yang lebih patut menjaga, seolah-olah yang bercakap itu tidak perlu bertanggungjawab. Maka inilah dilema yang dihadapi terutamanya orang perempuan. Iaitu orang perempuan bila menjadi isteri, ada setengah suami menggunakan kuasa mutlak untuk tidak membenarkan isterinya berbakti kepada kedua ibu bapanya. Kan sebahagian suami menggunakan hukum dan prinsip Islam dengan tafsiran sendiri yang tak bertepatan dengan nilai agama sebenarnya. Sedangkan macam saya kata tadi, tanggungjawab menjaga kebajikan ibu bapa adalah tanggungjawab selagi mana dia bergelar anak. Dia bergelar anak, termasuklah juga dia anak susuan sekalipun. Dia makna sebagai anak, maka dia kena ambil tanggungjawab. Maka apabila ada yang kata bila dah kahwin dia maka keutamaan dia suami. Memang betul keutamaan suami, tetapi dia tidak menggugurkan tanggungjawab dia untuk bertanggungjawab kepada kedua ibu bapanya. Jadi macam mana pun tetap menjadi tanggungjawab dia. Maka ada kata-kata yang menyatakan dari segi hukum, kononnya dari segi hukum bila dah kahwin maka terlepas tanggungjawab perempuan tu pada mak ayah dia, salah sama sekali. Cuma mak ayah dah lepas tanggungjawab kepada anak tu, betul. Mak ayah bila kau dah kahwin tu, maka ayah serahlah kau di bawah tanggungjawab suami kau untuk jaga kau. Betul. Itu memang betul. Tetapi anak tak pernah terputus. Jadi ini yang perlu diperbetulkan di kalangan masyarakat kita pada hari ini, yang mengandaikan kononnya tanggungjawab habis bila je dah kahwin. Kalau dah namanya anak, tak kisah lelaki atau perempuan, maka itu adalah merupakan tanggungjawab bersama. Allah. Okey, saya rasa antara kata kunci yang SD sebut tadilah bersama. Betul. Kita kena akui kadang-kadang ada perselisihan pendapat dan mungkin juga lokasi penginapan dalam keadaan tertentu tu mungkin tidak ada kebersamaan dan persefahaman. Saya rasalah mungkin dalam situasi tertentu mungkin juga ada yang kata yelah sebab kau duduk dekat dengan hospital, kau kena ulang-alik kan, nanti nak hantar mak untuk check up, untuk follow up dan sebagainya. Contohlah, jadi dia dalam keadaan yang lebih mengizinkan untuk memberikan perhatian kepada si ibu ataupun ayah yang uzur. Jadi saya tak tahulah, mungkin kita akan memberikan persepsi kau tu dengan alasan kau macam-macam je kan, kau nak elak-elak kan. Tetapi mungkin adalah betulnya juga dari segi mungkin logiknya ke in terms of tempat tinggal dan sebagainya. Macam mana Ezzy? Macam ni. Dalam hal tu dia macam ni. Jangan fikir apa yang orang lain boleh buat untuk kita, tapi kita fikirkan apa yang boleh buat untuk orang lain. Maksudnya, jangan fikir apa yang mak ayah kita dah buat pada kita, tapi fikir apa kita boleh sumbangkan ke mak ayah kita. Maka dalam hal tu saya faham, macam Kak Abby kata tadi. Kita ada 5 beradik misalnya, 5 beradik. Lepas tu, sendiri cakap, ni daripada instead of kita cakap, aku jauh, engkau lah jaga. Kan? Yang ni kau lah jaga. Tetapi alangkah baik dan murninya kalau 5
lima anak ni boleh cakap, macam ni, saya jaga hari Jumaat boleh tak? Sebab saya Isnin sampai Khamis saya kena kerja lah. Tapi kalau Jumaat petang balik kerja saya terjaga. Itu boleh tak saya ambil macam tu? Lepas tu esok, okey tak apa. Isnin sampai Jumaat siang biar Along jaga. Masing-masing tu ambil peranan. Jangan tunggu asyik tolak sana tolak sini. Tapi kita make sure ada penyelesaian. Okey. Sekarang ni isu kita hari Rabu ni. Hari Rabu Along macam mana? Along tak dapat lah. Along hari Rabu memang Along ada kelas sampai petang. Angah pula hari Rabu tu Angah kena pergi hantar anak dengan jemput anak balik sekolah sebab abang kau tak ada. Oh jaga, ini macam mana? Okey macam ni. Tak apa. Boleh tak Atih bagi pandangan? Kenapa Atih? Atih ni memang tak boleh nak ambil ayah daripada boleh jaga Sabtu lagi sampai petang. Tapi malam insyaAllah Atih jaga. Tapi boleh tak Atih minta seorang kawan Atih ni, dia pula kebetulan dia memang jururawat tapi tak apalah kita kongsi sikit bayar dia boleh tak? Untuk jaga pagi sampai petang tu je. Masing-masing bincang dengan cara nak menyelesaikan masalah, bukannya nak mengelak. Itu yang penting. Yang jadi isu sekarang ni, aku tak dapat lah kau lah jaga, dia nak menentukan orang lain jaga. Ni sekarang macam yang cerita saya sebut tadi, masing-masing menyebutkan apa yang dia boleh buat. Jadi kalau mak ayah terdengar lah perbincangan tu, ya Allah beria-ia dia nak jaga aku. Nampak tak? Tapi kalau mak ayah terdengar perbincangan tu, apa pula asyik aku lah kau lah jaga. Anda tak nak, mak ayah akan mula merasa yang dirinya menyusahkan anak-anak dia. Itulah yang banyak berlaku. Mak ayah dengar perbincangan, mendengar perbincangan anak-anak yang dengan secara orang kata dengan confidentnya menyebutkan ini bukan tanggungjawab dia, ini tanggungjawab ni, ini tanggungjawab ni. Sedangkan dulu mak ayah daripada kita besar ibu jari ni, jari ni bukan ibu jari, ni ibu jari. Besar ibu jari, jaga bela dengan baik, tak pernah fikir pun. Bila kau dah besar kau boleh fikir mak tu macam sampah ayah cakap. Dia kata itu. Mak akan terasa macam tu. Tu sebab saya kata, jangan jadi seperti seorang perokok. Dapat rokok, isap, apa-apa dah habis, buang puntung, pijak lagi. Bayangkan. Tapi sebaliknya, belailah mak kita macam mana dia membelai, memanjakan kita daripada kecil. Saya tu usik baru-baru ni saya tengok ada satu video Ustazah Hasni dia melayan mak dia, Ustazah Hasni Mansur. Dia boleh layan. Mak buat sikit mak, cak. Dia kata, dia main cak-cak dengan mak dia. Saya tengok, Allahu Akbar. Saya fikir, dekat luar sana, kita ada peluang. Percaya, tanyalah sesiapa pun. Saya pernah bincang dengan KB sebelum ni. Saya cakap, once mak kita menghembuskan nafas terakhir, percayalah hidup kita dah tak sama. Percaya cakap saya. Dan masa itulah kita cakap, kenapa aku tak jaga mak aku dulu? Dalam hati kita menangis, kenapa aku tak jaga, kenapa aku tak jaga? So inilah sebenarnya yang perlu kita selesaikan. Semua orang, please lah, wahai anak-anak sekalian, tolonglah mainkan peranan masing-masing. Tolong main peranan masing-masing. Daripada kita menuding jari pada orang, tapi tanya, apa yang aku boleh lakukan untuk ibu bapa aku? Wallahualam. Okey, baiklah SD, kita nak beransur ke soalan yang kedua ya. Misal katalah ada 4 orang adik-beradik. Rasa macam dah ketiga dah. Dah ketiga dah ya ke? Langkah bendul ke apa? Oh cepat laju Laju. Okey, ni dah kedua dah SD. Kedua nak berehat ke? Kita pula, saya okey je. Banyak soalan daripada dia orang ni, ramai ni. Ya. Okey SD, ni ringkas kita bayangkan senario macam ni. Azhar ni dia ada 4 orang adik-beradik. Okey, dia seorang saja yang bujang. Dan dia duduk dengan mak. Dia belum kahwin kan, so duduk dengan mak. Dan dia pun macam secara sukarela lah. Tak apalah, dah aku tak kahwin, aku duduklah dengan mak. Aku jagalah mak kan. Tapi bila lama kelamaan, mesti ada keinginan dia untuk berkahwin. Ya, tapi dia macam dah terikat lah dengan menjaga mak dia. Dan yang lain-lain tu macam take for granted. Tak apa Azhar ada, apa-apa Azhar ada sebab dia bujang kan, dia akan take care. Memang Azhar ni sangat sayang kat mak dia. Dan of course bila dia ada berkawan lah, nak berkahwin kan. Tetapi selalunya putus di tengah jalan lah. Sebab orang tengok macam, lebihkan kepada mak. Jadi orang takut lah, lagi nanti kan dia berkahwin dengan Azhar secara package. Jadi situasi macam ni, macam mana boleh kita redakan? Sebab Azhar ni memang ikhlas SD. Jadi kalau dia memang ikhlas, memang ikhlas nak jaga ni tak masalah. Isu dia sekarang ni yang Kak Amy nak tengok adalah Azhar ni ke ataupun orang lain yang adik-beradik dia. Masalah? Adik-beradik tu yang lain.
macam ni lah. Satu perkara, Azhar ni bila dia dah berkahwin dengan ahli keluarganya ni dan dia nak menjaga ibu mertua lah kan, betul tak? Mertua dia lah kan. Nah, dalam menjaga mertua ni memang satu perkara yang memang dituntut di segi agama kita sebenarnya. Sebab iaitu dia menganggap mak mertua tu macam mak dia juga, ayah mertua tu macam ayah dia juga. Tetapi sekali lagi macam yang saya sebut tadi, memang banyak berlaku dalam hal ini yang mana dalam bila timbul isu ni maka orang lain rasa senang lah kita. Dah ada orang jaga mak kita, jadi kita tak payahlah pening-pening kepala. Jadi dia orang akan ambil ringan. Sebenarnya macam saya katalah, percaya cakap saya, apabila ibu bapa kita dah tak ada, keadaannya dah tak sama, kita akan hilang satu perkara yang paling penting, yang paling mustahak, yang mengiringi kehidupan kita selama ni, iaitu doa mereka. Jadi dalam hal ini, Azhar, bertuahlah Azhar ni sebagai menantu kalau mak mentua dia sayang menantu dia macam anak dia sendiri. Sebab telah ambil inisiatif nak jaga, jadi malulah kita kalau akhirat nanti bila Allah Ta'ala tanya, kenapa kau tak jaga mak kau? Sebab ada orang lain jaga mak aku. Masa tu kalau kita jawab macam tu, alangkah malunya kita. Sampaikan gugur daging-daging dekat pipi kita kerana mak kita sendiri pun kita mengharapkan orang lain jaga. Dan percaya cakap saya, dalam kebanyakan perkara yang berlaku di dalam dunia pada hari ini, banyak apa yang berlaku dekat kita dengan anak-anak kita berpunca daripada apa yang telah kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita. Jadi jangan terkejut. Kalau kita buat begini, kan, mungkin nasib kita hari ini baik sebab mak kita tu dijaga dengan baik oleh menantu dia. Takut-takut besok kita dah lah dibuang menantu. Anak sendiri pun tak layan kita, anak sendiri pun tak nak jaga kita. Pada ketika itu, kita akan terfikir balik. Mungkin inilah balasan untuk aku yang dulu tak nak jaga kedua ibu bapa aku. Jadi, lebih baik kita ambil tindakan, jagalah kedua ibu bapa kita dengan baik, insya-Allah. Dengan menjaga kegembiraan hati mak ayah kita, kita utamakan hidup kita, insya-Allah hidup kita akan jadi lebih bermakna, penuh keberkatan daripada Allah SWT mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey, sebenarnya kita akan kupaskan tentang tajuk kita ni, parents, siapa kena jaga ni. Banyak lagi yang akan kita sentuh. Jadi kita alur-alurkan juga kalau ada apa-apa kemusykilan ke soalan berkaitan dengan tajuk kita ni, anda boleh hantarkan ke hotline kami 014 30 10 10 2. InsyaAllah nanti saya akan panjangkan kepada SD. Okey SD, kita nak berehat seketika dan kita ada satu klip daripada IB Channel. Ini antara insan-insan terpilih lah untuk menjaga ibu bapa yang uzur. Kita saksikan. Alhamdulillah, ibu saya sendiri yang memilih saya untuk tinggal bersama saya. Saya ambil tanggungjawab tu sebab saya rasa inilah masa saya untuk balas budi mak saya dan jalan yang Allah dah tentukan untuk saya. Bila saya tengok keadaan mak yang kurang dijaga dengan baik, saya tampil membuat keputusan untuk berjaga. Rasanya saya dengan kakak saya yang nombor 2 saja yang akan jaga. Adik-beradik yang lain macam-macam alasan bagi. Penat, memang penat sebab kita bekerja. Walaupun dia bedridden lagi, kita kena jaga dia lebih sebab kesihatan dia tu memerlukan penjagaan yang lebih serius. Penat kak. Penat emosi, penat fizikal tu pun dia juga. Itu memanglah penat sebab kita semua ada 24 jam sehari. Saya masa tu pun bekerja. Jadi saya terpaksa cari waktu untuk menguruskan mak. Saya bangun seawal 5 pagi, mandikan mak, tukar pampers mak dan saya juga basuh lantai. Mak akan ambil najisnya, sapu dekat lantai ataupun di dinding. Sebab kalau ada bekas-bekas najis tu tertinggal sedikit pun tercalik di dinding, dia akan berbau satu rumah. Rasa macam ketidakadilan berlaku. Dia tak boleh nak jaga sebab dia ada anak-anak yang perlukan dia. Kita orang pun bekerja, ada anak juga, tapi kenapa boleh jaga? Banyakkan sabar. Memang you kena sabar. Kadang-kadang you baru tukar pampers, sekejap lagi kan dia minta tukar lagi. Kadang-kadang you suap dia nasi, dia sembuh keluar. Dia macam budak. Doa yang saya tak pernah tinggal semasa saya menguruskan mak saya selalu cakap, Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk aku jaga mak aku hingga akhir hayat dia dan berilah aku kemudahan untuk aku uruskan mak, suami dan anak-anak.
Ya, itu dia sedikit sedutan yang sempat kami temu bual dan kebetulan SD semuanya perempuan tau. Betul. Kami tak sempat Betul. nak temu bual lelaki, tak apa next time. Okey, sebenarnya temu bual tu panjang. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih terperinci, menyelami betul-betul supaya kita jadi iktibar dan pengajaran, nanti anda boleh ikutinya di siaran podcast kami insya-Allah pada hari Selasa. Okey SD, kita sambung lagi ya. Baik. Parents, siapa kena jaga ni? Okey, tadi kita dah clear dah. SD dah kata dengan tegasnya, semua, tak ada nak berat siapa-siapa, semua kena galas tanggungjawab itu untuk ambil berat tentang kebajikan ibu bapa. Okey, ini situasi yang agak menarik SD. Okey. Adik-beradik berperang SD. SD ingat berperang kerana apa? Berperang kerana tak nak jaga atau nak berebut jaga? Mereka perang dingin sebab masing-masing berebut nak jaga. Masing-masing berebut nak jaga mak dan ayah. Macam situasi macam ni macam mana tu SD? Kang aku pergi kat sana, anak yang itu kecil hati, pergi sini, macam tu lah. Macam mana? Senyum SD. Inilah yang menjadi impian semua. Semua mak ayah mengimpikan keadaan ini sebenarnya. Kalau betul lah ini berlaku kan sebenarnya, ini jauh lebih baik daripada tak ada siapa yang mahu jaga mereka. Malahan sampai satu tahap, dia tolak-tolak, sampaikan ada yang memberi saranan. Lebih baik kita letakkan mak ni di rumah orang tua-tua. Kadang-kadang, meletak di rumah orang tua-tua tu ada itulah pilihan yang terbaik, bukan sebab apa? Sebab masing-masing dah tak boleh nak jaga dan anak-anak yang sanggup jaga tu pula dah sakit. Jadi itu yang terpaksa pilihan yang diambil. Dan anak-anak yang tak jaga ni pula tak rasa bersalah pun tak jaga mak ayah dia. Jadi bayangkan saya jadi senyum tu tadi sebab saya teringat itulah yang berlaku pada kedua nenek saya. Nenek saya yang mana cucu-cucu dengan anak kecil hati. Alah, Wan. Tahun 9 panggil nenek ni panggil Wan. Wan ni asyik Wan asyik ngimah maklong ya. Mak kita orang tak datang pun. Itu kan. Macam tu jadi keadaan. Lepas tu bila nenek tu ada kan, macam kita pergi sekolah tu, balik sekolah tu berlari tengok Wan ada tak? Wan ada dalam bilik tu. Oh, Wan ada, Wan belum balik lagi. Okey, Wan ada. Jadi kita takut kalau kita pergi sekolah, nenek kita dah balik kampung. Kita takut macam tu. Jadi makna kata, keadaan tu saya menjadikan kita heran bila tengok orang tak nak jaga mak ni. Heran. Tak nak jaga mak, tak nak jaga ayah. Sedangkan adik-beradik berebut-rebut. Inilah dikata rezeki masing-masing. Sampai kan Pak Ngah saya pernah sebut apa? Pak Ngah saya sebut dekat Perak tu, Pak Ngah saya sebut, siapa yang ajar anak jadi kurang ajar. Tu ayat dia. Kadang-kadang anak-anak ni tak nak jaga mak ni pun, kena tanya mak tu juga sebenarnya. Tetapi itu bukan alasan. Dengar, itu bukan alasan untuk anak-anak ambil pendekatan, tak apalah, saya jagalah. Dah mak dulu pun bukannya baik dengan kita. No, bukan. Kerana tanpa mak ayah kita ni siapa sebenarnya? Kalau tak sebab masa kecil dulu mak kita lindungi kita waktu sejuk. Mak kita cuci berak kita. Mak kita mandikan kita. Hantarkan kita pergi mengaji. Tunjuk didikan awal ni macam mana nak panggil abah, macam mana panggil ayah, macam mana panggil mak, panggil ibu, macam mana. Jadi semuanya diajar daripada basic, daripada situ baru kita bergerak pada stage yang berikutnya. Tu sebabnya dalam hal ini, kalaulah ibu ni dah ada anak ramai, buatlah penggiliran. Kalau anak sampai berperang macam ni. Jadi mak hari Sabtu Ahad, mak akan balik kampung mak. Jadi hari Isnin, siapa yang nak mak duduk rumah dia, tolong datang ambil mak. Macam tu. Tapi setiap minggu mesti anak yang berbeza ambil. Korang bincanglah sama sendiri siapa nak ambil mak. Tapi mak minta maaf. Mak tak boleh tidur dekat bilik tingkat atas. Minta maaf, lutut mak sakit. Jadi anak-anak kena faham lah kadang-kadang. Kan. Ini terpaksa buat gelongsor pula kat rumah, buat gelongsor. Jadi mak berdatang, dia tu makan kan. Tapi kalau rumah yang ada lift tak apa. Ada lift tak apalah. Ada rumah ada lift. Sekarang kan. Tapi maksudnya lift tu bukannya apartmen lah. Maksudnya rumah tu sendiri memang ada lift. Tak apalah. Jadi mak dia kata yang rumah yang kena naik tangga ni mak dia tak nak.
Ya. Yang ni yang kita kena tengokkan. Jadi Ya. lepas tu bila pergi kat rumah mak tu, adik-beradik kena bincang dalam grup ni. Long, kau itu masa mak kat rumah kau bagi mak makan apa? Supaya tak adalah sama je menu dia. Oh, menu pun Mak kena dah bincang makan juga ya? Yes, kena bincang. Mak lepas tu mak hari tu mak makan ikan ni kau tahulah mak mana boleh makan benda-benda lain. Sebab yang ni macam ni, tapi masak-masak macam ni. Mungkin mak pula ada penyakit-penyakit tertentu. Anak-anak kena sensitif benda ni. Ya. Lepas tu semana yang tahu, beritahu kepada adik-beradik semua. Ingat mak kena makan ubat tu. Pagi sekali, malam sekali. Mesti makan. Ingatkan mak, siapkan air dia. Mak macam tu. Macam arwah nenek saya dulu kat rumah. Memang siap hidang dia tu, sudu, dia siap apa semua. Mak siap letakkan. Pinggan dia, lauknya pun dah letakkan dekat dalam nasi tu. Lauk dia ready. Lepas tu mesti ada seorang menghadap dia makan. Dia berbual sambil-sambil dia makan. Mesti macam tu. Baru dah dia rasa dia dialu-alukan. Ini marilah makan dengan mak Mak makan mak. Kita semua dah makan dah tadi. Kurang asam punya anak. Kesian anak mak tu makan seorang. Kan? Jadi lepas tu lauk kadang kena ingat. Kadang mak ni ada setengah nenek ni pula. Mak ni dia pagi-pagi lagi dia memang nak kena ada nasi. Dia tak boleh makan yang benda-benda biasa. Betul. Janganlah kita bagi sarapan kita. Kelok konflik bagikan orang tua tu. Mana dia makan? Kan? Dah sudah kawan tu kena tunggu benda tu lembik baru makan, gigi tak ada. Kan? Contohlah. SD kalau dia nak makan nasi semalam tak apa kalau dia nak makan nasi semalam. Dulu tak apa sebab nasi sejuk sedap makan pagi terbaik. Tu ramai orang sekarang tak tahu. Nasi sejuk. Siapa-siapa nak bagi SD makan bagi nasi sejuk Okey, sebenarnya soalan tentang perang dingin tu kita ambil daripada soalan Ibni Khalid Juraid. Terima kasih banyak. Okey, kita nak bacakan satu respon ni tentang yang dikirimkan oleh Mazna Haji Ibrahim. Katanya adjust mindset kita. Belum-belum lah untuk jaga kedua ibu bapa. Proaktif walaupun tidak mudah. Dengan baik adik-beradik, jangan lupa kita pun akan jadi tua dan sakit bila tiba masanya. Okey SD, kita nak beransur ke senario yang berikutnya. Contohlah, situasinya ialah ibu bapa, let's say lah tinggal ibu, bapa dah meninggal ibu yang uzur dah tua, mungkin usia pun dah mencecah 80. Dia yang minta dihantar ke rumah orang-orang tua yang berbayar. Sekarang ni banyak kan rumah orang tua berbayar, ataupun ada yang pondok-pondok untuk warga emas. Kalau situasi macam tu macam mana? Padahal anak-anak okey je nak jaga dia. Okey, dalam hal ni sebenarnya anak-anak kena bincang sama sendiri. Maksudnya dari segi kenapa mak ni nak duduk kat rumah orang tua? Cek balik. Apa masalah duduk dengan kita? Mesti ada. Sebenarnya dia ada beza tau. Ada satu kes lagi. Ramai, maafkan saya bukan kata nak bersifat resis ke apa, tak ada lah. Tetapi ni nak cerita kebaikan ni. Ada setengah pusat jagaan orang tua ni, dia buat daycare. Maknanya setiap hari, harian. Dan benda ni yang berlaku, yang dihantar ke sana adalah kebanyakannya ibu bapa yang bukan Islam. Okey. Maknanya setakat ni yang siapkan daycare ni, dia open. Tapi yang hantar ni bukan Islam. Maksudnya yang Chinese, Indian yang ramai hantar. Di Malaysia ni ramai macam tu. Yang Melayu kurang. Sebab pada Melayu ni benda ni hina sangat lah. Benda ni kau ni teruk sangat letak. Sebenarnya salah. Sebab di rumah orang tua ni, rupa-rupanya bila dia duduk, dia siang-siang dia ada aktiviti, dia bincang dengan kawan-kawan dia main carom, dia main dart dengan kawan-kawan. Ni geng-geng orang tua-tua semua. Dan petang nanti bila anak balik kerja, anak akan ambil dia. Ya. Lepas tu anak dia tanya ayah, tanya macam mana ayah dia tanya dia balik sekolah dulu. Dia tanya, ayah macam mana ayah tadi? Macam mana? Okey okey. Ayah ada apa-apa ke tadi? Tak ada. Ayah makan ubat tak tadi? Siap tanya tadi. Ayah makan ubat tak tadi dekat sana? Jangan lupa lah ubat yang tinggal. Itulah ayah. Nanti lain kali ni saya tak nak nanti. Saya tak nak bayar nanti. Ayah bayar sendiri. Dia bergurau dengan ayah dia. Jadi, sorry lah ayah lupa. Nanti ayah insyaAllah lepas ni ayah tak lupa dah ubat tu. Nampak tak? Ayah ni dia bila ditanya tu pun senang satu kebahagiaan pada dia, anak tu ambil berat. Dan kemudian pernah satu ketika berlaku, nanti hari ni ayah dia bawa beg pula hari tu pergi rumah orang tua tu. Hari ni tak payah ambil ayah sebab ayah mungkin tidur sini kot hari ni, besok baru ayah balik. Besok petang baru ambil ayah. Kadang sampai tak macam tu. Itu lain. Ini keadaan rumah orang tua ni dia nak duduk ni sebab mungkin cek balik.
Apa yang berlaku? Ni macam yang kita bincang tadi Kak Ibi. Kadang dia ingat jaga ni sekadar letak anak. Ya. Kan kita letak kat rumah anak salah. Ada yang berlaku. Tak apa, ini biar aku jaga. Ada anak lelaki dengan David dada. Tak apa, mak ni biar aku jaga. Kau tak boleh jaga, aku jaga. Dia letak kat rumah, dia pergi kerja. Dia tinggalkan dengan bini dia yang tak suka nak jaga mak dia. Ada berlaku. Ada berlaku. Yang ayah ni, yang dia pula dengan bangga cerita. Asyik aku je lah yang jaga. Rupa-rupanya bini ni pun tak nak. Ada tu belum cerita bila suami keluar, bini ni cakap macam-macam. Penat lah ini macam-macam kerja. Dia tak cakap dengan mak tu. Macam-macam kerja kat rumah ni. Nak basuh, nak ini. Aduh, macam-macam. Nak masak lah, nak apalah. Bukannya sikit nak masak. Sebagai seorang ibu, walaupun dia bukan bodoh, tapi dia boleh tangkap. Ni marah aku datang rumah dia ni. Benda ni yang sebenarnya kita kena kaji balik. Apa berlaku kat rumah kita bila mak kita datang? Bila mak kita datang, berapa kali anak tanya mak dia, mak macam mana? Berapa kali bila mak nak tidur, kita masuk bilik mak kita, duduk pecik kaki mak dia. Mak duduk rumah saya setakat ni macam mana? Mak ada nak makan apa-apa tak? Mak cakap lah. Mak beritahulah mak sambil pecik kaki mak. Mak minyak ni okey tak mak? Mak okey tak mak? Ada tak buat? Soalan tu, pernah tak? Pernah tak tanya mak okey tak? Mak hari ni ada ingat dekat Angah tak? Ada tak ingat kat Samsul tak mak? Ada tak? Benda ni sebenarnya yang orang tua nak daripada anak-anak dia. Bukannya sekadar ambil letak kat rumah. Lepas tu marah, apa salah menghantar orang tua macam dah tak ada anak-anak pula. Wah, cakap. Tapi bagaimana layanan kita kat mak ayah kita? Kemudian letak mak kat rumah, isteri pergi kerja, bapak pergi kerja, tinggal anak-anak ni. Anak-anak buat tak reti dengan nenek dia, buat tak tahu. Nenek lapar ni, nenek lapar, nenek makan apa yang ada. Kita orang nak keluar main, tinggalkan mak seorang. Adakah ini kebahagiaan yang seorang tua nak daripada rumah anak-anak dia? Macam mana seorang ibu nak rasa? Mak, kita dah siapkan tempat tidur mak. Bentang tilam dekat lantai, bagi mak dia tidur kat lantai. Orang tua ni tak boleh sejuk dekat simen, bagi tidur kat lantai. Mak ayah sibuk tidur bilik aircon, bilik selesa, anak tidur bilik seorang satu, mak tidur dekat sofa bed dekat luar. Bukan kat bed tau, sofa bed. Jadi dalam hal ini sebenarnya maksud saya. Ni maksud dia. Maksudnya kita kena check sebenarnya. Kalau mak tu beraya nak duduk orang tua dan tidak memilih duduk rumah anak-anak, something wrong somewhere. Macam nenek sebelah mak saya dulu, dia duduk dekat rumah makcik saya yang di Bukit Jelutong Shah Alam. Sebab itu anak bongsu dia belum berkahwin. Jadi kami inilah, yang lain-lain, adik-adik yang lain lah, setiap minggu boleh datang ziarah nenek. Ziarah nenek, bawa dan makan. Bila makan sama dengan nenek happy. Mula-mula sebab masa tu nenek dah tak larat lah. Kalau ikut masa larat dulu, nenek kejap-kejap Perak, rumah Pak Ngah. Kejap duduk dekat Shah Alam, rumah mak saudara seorang ni. Jap dekat Seremban, rumah mak saya. Jadi makna dia pergi rumah anak-anak dia semua dia pergi. Jadi itulah sebabnya saya melihat bahawa apabila seorang tua, mak ayah kita memilih untuk duduk di rumah orang tua berbanding rumah anak-anak dia, maka something wrong somewhere. Jadi kita kena cari jawapan dia. Tanya balik. Kadang-kadang ada juga kes menantu. Kalau kita tengok cerita Hindustan, cerita Tamil, cerita Melayu, kan banyak berlaku. Sebenarnya kita kena ambil pengajaran. Cerita yang kononnya bini dia mak duduklah sini banyak hari lagi. Mak, saya suka mak duduk kat sini. Tapi bila suami keluar, nak suka sangat aku duduk sini. Ada menantu yang macam tu. Berpura-pura saja kan semua. Yang ni yang sebenarnya kita kena lebih alert, kita kena lebih peka. Menjaga hati ibu kita tetap jadi perkara utama berbanding benda-benda lain di atas bumi ini. Wallahualam. Okey, SD. Betul kan kalau saya silap Jadi dalam situasi yang agak menekan, kita semua dulu selalunya isteri suri rumah, suami bekerja. Tapi sekarang ni suami isteri bekerja, sedangkan kadang kita pun tak cukup tangan untuk menjaga anak. Jadi dalam erti kata lain, kalau kita hantar dekat daycare tu kira masih okey lah. Untuk kita berikan terbaik. Masih okey. Tapi bukan tinggalkan 3-4 bulan baru datang tengok. Okey. Ini berlaku. Kak B sebut ni sebenarnya benda ni berlaku di pusat jagaan orang tua-tua di Kajang.
Mm-mm. Di Sungai Sekamat Kajang ada satu pusat jagaan. Jadi siapa orang Kajang dia tahulah. Bila Mm-mm. pergi sana, saya pergi sana gitu. Ada satu penggambaran program TV Hijrah kat sana. Mm-mm. Ada seorang makcik ni, dia pegang beg tau. Dia pegang beg. Mm-mm. Rupa-rupanya hari-hari dia pegang beg sebab yang jaga in charge tempat tu cakap kat saya, anak dia hantar dia dulu, dia kata sebab nak pergi luar negara, dia minta tolong jagakan sekejap, dia tak ada tempat lain nak letak. So dia kata insyaAllah lepas minggu dia datang ambil. Dia ada kerja, dia akan pergi luar negara katanya. Lepas minggu, 2 minggu tak ambil. 3 minggu tak ambil. Mak ni lepas minggu tu, kejap-kejap kemas beg. Hari-hari tengok jalan. Anak tak sampai. Sudahnya dah berbulan-bulan. Dan kata mereka kat sana, rupa-rupanya nombor telefon, alamat dan juga talian untuk dihubungi, semuanya palsu. Maknanya anak letak situ dengan niat memang tak nak ambil mak dia lagi dah. Yang inilah yang berlaku realitinya pada hari ini sebenarnya. Ya. Yang paling kita takutilah. Allah. Dan sebenarnya kalau boleh saya kaitkan sikit lah, Wana pun ada berkongsi katanya banyak kes yang anak-anak hantar mak sakit kat hospital, bila hospital hubungi waris tak dapat. Bagi nombor silap, alamat pun palsu sebab nak lepaskan tangan. Banyak juga kes-kes macam tu SD. Dan saya cakap terang lah. Setakat ni saya cakap berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang telah orang adukan dekat saya dengan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat kaunselor saya, percaya cakap saya, apa yang you all buat dekat mak ayah you all, itu jugalah akan berlaku dengan you all. Jangan you ingat you bela anak you lebih baik daripada apa yang mak ayah you jaga you, tak akan berulang dekat diri you juga. Ingat tu. Percaya cakap saya. So jadi selagi ada ruang dan peluang jaga mak ayah, tolong jaga. Betul lah What goes around comes around Okey, baiklah. Kita akan berehat seketika dan sekembali nanti kita akan tengok ada soalan-soalan menarik yang boleh kita panjangkan kepada SD. Kita rehat seketika, kembali selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya ingin mempromosikan kepada anda sekali lagi tentang susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni merupakan produk sunnah, produk sunnah yang mana dia menggabungkan susu kambing, campur kurma, campur madu. Ketiga-tiga produk ni digabungkan menjadi susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lazat, sedap, kaya dengan khasiat. Dan yang mana antara khasiatnya tuan-tuan dan sekalian, pertama, dia baik untuk orang gastrik. Orang yang gastrik, ada masalah nak berpuasa, tak ada masalah. Ambil pada waktu sahur, sebelum makan, selepas makan, tak ada masalah. Jadi, secara tak langsung, orang yang nak diet pun boleh ambil susu Al-Am ni. Maknanya ambil pada waktu pagi. Sekali cukup, insyaAllah. Kita boleh tahan perut kita sampai petang nanti. Okay? Yang keduanya, baik untuk orang yang sakit GERD. GERD ni adalah penyakit angin lambung. Yang mana orang yang sakit GERD ni, kalaulah dia tidur dalam tempoh 3 jam selepas dia makan, dia senang sampai tak boleh tidur. Dia senak perut, angin. Macam saya sendiri pun alami, kadang kita sampai terpaksa muntahkan makanan kita baru kita boleh rasa lega. Kan? Jadi ini juga adalah jawapannya, minum ni susu Al-Am ni. Kemudian ketiganya, dia juga baik untuk orang yang sakit tulang, osteoporosis. Pada mak-mak, ayah-ayah, kepada siapa-siapa yang sedang menyaksikan video ini, yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah. InsyaAllah cepat baik. Ikhtiar, selawat banyak, doa banyak, InsyaAllah yakin. Ini sebab ni produk sunnah. Kemudian disebabkan dia ada kandungan glukos yang sangat rendah. Maknanya dalam kata lain boleh kata kalau kita minum memang tak ada rasa manis pun. Orang yang kencing manis pun boleh minum. Untuk kanak-kanak yang berumur 1 tahun ke atas boleh minum, tak ada masalah. Anak-anak yang umur 1 tahun ke atas, 1 tahun dan ke atas boleh minum. Dan biasanya dia orang tak payah campur pun, dia memang suka minum susu kambing Al-Am ni. Begitu juga tuan-tuan dan muslimin, pada mereka yang perempuan terutamanya, siapa yang jenis yang period dia tak tentu kan, kejap awal, kejap lambat, kejap entah mana perginya kan, pun boleh ambil susu Al-Am ni. Dan saya nak tegaskan juga kepada ibu-ibu mengandung. Kepada ibu-ibu mengandung, boleh amalkan susu Al-Am ni khusus untuk kesihatan ibu itu sendiri, bayi dalam kandungan. Dan semua maklum, 90% baby yang dilahirkan hari ini mesti akan kena demam kuning. Jadi ambil tindakan pencegahan awal.
Apa yang berlaku sekarang, bila dah anak dah kuning, baru masa tu beraya nak cari susu kambing. Masa tu muntah pula sebab tak tahan bau. Dengan susu Al-Am, insya-Allah tak ada bau, tuan-tuan. Dan yang mana kalau anda kata kita tengok juga, dia juga boleh bantu melawaskan pembuangan air besar. Dan begitu juga orang yang enzima, gatal-gatal kulit, kulit kepala, badan-badan gatal dan sebagainya, ambil ni, amalkan setiap hari, insya-Allah. Tapi saya nak beritahu juga, kalau ada kesan sampingan macam nak demam, lepas tu macam buang-buang air, jangan berhenti minum, insya-Allah. Ini adalah jawapan untuk masalah kesihatan kita, insya-Allah. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak maklumkan kepada semua, siapa yang nakkan susu Al-Am ni boleh dapatkan segera dengan menghubungi talian yang tertera, dan pastikan anda dapatkan sebelum stok kehabisan. Harga untuk siap satu kotak tuan-tuan sekalian adalah hanya RM45 saja. Maknanya RM45 sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pastikan dapatkan segera, insya-Allah anda akan mendapati inilah jawapan untuk masalah kesihatan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amboi, okey, susu kambing rupanya. Okey, saya dah rasa dah. Okey, jujur dan ikhlas memang terbaik. Okey. Okey, baiklah, sebenarnya ramai yang menghantar maklum balas, respons, message di hotline kami, tapi mungkin kami tak sempat nak baca sebab rancangan kita ni sejam je. Tapi kita akan kongsikan Selasa nanti di IB channel sekitar 10.30 pagi hingga 11.30 pagi, podcast AB dan juga Mas. Okey, dan kita juga nak harapkan kepada rakan-rakan semua, kalau boleh anda share FB Live kita ini yang bersiaran secara langsung setiap hari Jumaat 4 hingga 5, dan kita akan sentuh tentang topik-topik semasa. Baiklah, SD, kita nak sambung lagi. Tajuk kita parents, siapa kena jaga. Okey, situasinya ialah seorang ibu yang uzur, sakit dan mengalami Alzheimer. Sebagaimana kita sedia maklum, Alzheimer dia mempunyai gangguan ingatan, dan ada kalanya dia berkelakuan seperti kanak-kanak, dia tak dapat nak kontrol kencing berak dia semua kan. Jadi ia menuntut kesabaran sangat-sangat tinggi. Dan juga kita tak ada kepakaran. Mungkin ada pengambilan ubat yang memerlukan ketelitian. Situasi tu macam mana? Kita tak mampu SD nak nak gaji seorang private nurse kan? Okay. Betul. Okay. Jadi itulah soalannya, macam mana situasi macam ni? Soalan. Situasi. Terkejut. Amboi. Mari kita minum susu kambing. Tak adalah, dengar macam tiba-tiba macam dah habis ke? Macam tu kan? Macam tu je. Okay. Tadi situasi macam tu bukan dia tak nak jaga SD, sebab yelah, nak tak nak kita kena terima kenyataan. Tuntutan sekarang ni sangat kadang memberikan stres jugalah. Kita bukan menganggap dia beban, tak. Kita nak bantu, tapi dalam masa yang sama pun kita berdepan dengan cabaran yang sangat besar lah dalam menjaga ibu yang sakit dalam keadaan begitu. Dalam hal ini, percayalah yang ada satu ayat Quran Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dalam banyak-banyak anak, mak kita terpilih walaupun bukan kita pilih. Mak kita ni terpilih untuk duduk kat rumah kita. Sebab orang lain sampai hati tolak mak dia, tapi kita tak sampai hati nak tolak mak dia. Jadi dalam kesusahan kita jaga juga mak kita. Mana dalam hal ini, percaya cakap saya, doa satu Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Doakan Allah permudahkan urusan kita dalam jaga mak kita. Tak apalah, kalau kita jenis tak tahan hidung, pakai je lah. Mas, pakailah glove. Kan? Kita boleh cuci benda-benda lain yang lebih kotor dekat jamban. Kita boleh cuci benda-benda lain. Kan, apa benda sekalipun, kita boleh cuci, buat benda lain. Kita boleh cuci kereta kita hari-hari. Tapi menyucikan ibu kita, mak ayah kita, yang tak perlukan kos apa pun sebenarnya ikutkan.
Mungkinlah kos pampers, mungkinlah kos barang-barang apa semua. Percayalah cakap saya. Allah akan bagi gantian yang lebih baik. Dan dalam hal ini, memang tadi ada satu soalan. Kalau tengok Azlin Mak Yusof tanya. Dia kata, kes anak-anak ramai, tapi tak nak jaga mak. Hantar ke rumah anak yang tak berkemampuan. Tapi anak ni tak kisah jaga mak. Anak-anak yang lain punya 1001 macam alasan tak boleh jaga. Ada antara anak-anak tu tak nak jaga tu boleh pula duduk kat pondok. Katanya mendalami agama, tapi mak sendiri tak nak jaga. Macam mana tu? Benda ni sama lah Kak Ewi. Maknanya bukan senang nak jaga. Nak pula mak ayah ni ada Alzheimer, ada kekurangan tertentu. Jadi pembuangan air besar pun dah tak tentu. Kadang dia tak boleh agak. Dulu dia boleh rasa, dia dah tak rasa. Kan? Dia dah tak rasa. Dia mungkin dah terbaring dah. Tiba-tiba dah keluar. Jadi benda-benda macam ni menuntut pada persediaan kita. Semua dah ada cara dia. Kita ada barang-barang, ada bahan-bahan. Carilah. Tak ada masalah. Kita boleh tukar handphone, kita boleh tukar macam-macam. Tapi kenapa bab nak bantu mak kita berkira. Nanti besok, kena ingat satu perkara. Yang paling mudah kena ingat. Ya Allah, satu hari nanti, aku pun akan tua. Mudah-mudahan aku juga, mudah-mudahan tidak akan menjadikan anak-anak aku merasa susah untuk menjaga aku, Ya Allah. Yang tu doa kita minta. Jadi percaya cakap saya. Tuhan ada sebab pilih kita yang jaga mak kita. Jadi, kesakitan dan juga apa-apa karenah yang ada tu adalah satu asbab sebenarnya. Tuhan nak meningkatkan darjat kesabaran kita. Itu saja sebenarnya. Yeah. Jangan kita pening-pening kepala. Biarlah orang lain tak nak jaga, akulah jaga. Nampak macam mana? Tapi kita pun hanya beritahu je. Ni nak beritahu. Kalau kau rajin, kau baliklah tengok mak. Mak dah tak apa sihat. Mak selalu sebut nama korang. Jadi kalau kau rasa masih lagi rasa nak berbakti pada mak, datanglah tengok mak. Tapi aku ni hanya menyampaikan saja. Kadang kena cakap macam tu. Terpulanglah pada semua. Nak buat macam mana kan? Ya. Wallahualam. Betul lah SD. Saya rasa kalau kita tanya kepada, mungkin yang masih ada ingatan, terlantar sakit, mereka pun tak memilih untuk menyusahkan anak-anak. Dan kita ada juga tadi respons daripada salah seorang viewer kita, katanya saya berdoa agar bila saya meningkat usia, saya tidak akan menyusahkan anak-anak sebab takutlah perkara sedemikian berlaku kan. Okey, ini ada satu lagi. Ini mungkin kalau boleh kita selitkan, sempat tak lagi? Sempat Sempat tak Izzy? Boleh. Ya? Okey, ini daripada Syida. Syida kata perasaan ibu, anak tak pernah datang, tak pernah ambil tahu. Jadi apa nasihat kepada ibu selain bersabar? Kan, ibu tu akan sentiasa menyebutlah, tak pernah datang, tak pernah nak jenguk, aku ni cukup makan ke, duit ada ke, pening ke, tidur malam nyenyak ke tidak? Syida ni ada anak berapa ramai ni. Cara saya tengok cara ayat ni, anak saya tak pernah datang rumah saya. Anak pun tak ambil tahu pasal saya kan, tengok ni komen ni kan. Jadi mana kata anak ni mungkin dia ada anak tunggal. Rasa macam anak tunggal. Tak tahu kalau Puan Syida ada maklumat tambahan, bolehlah kemukakan. Tapi apa yang saya boleh beritahu, sebagai seorang ibu, selain daripada bersabar, doakanlah mudah-mudahan Allah jadikan dia sebagai seorang anak yang ingat akan ibu dia. Mungkin ada beberapa perkara, kadang anak-anak ni dia terasa hati. Tapi untuk anak-anak, saya dah pesan dah tadi. Tak usah nak terasa dengan mak ayah kita. Jasa mak ayah kita terlalu besar nak dibandingkan apa yang kita terasa dengan mak ayah kita. Tetapi kepada seorang ibu, sabar banyak-banyak, doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk balik kembali bertemu dengan kita. Mungkin ada perkara-perkara yang dia terasa hati dan sebagainya, tetapi percaya cakap saya itu bukan alasan untuk memutuskan perhubungan. Oh, anak 4 orang, yang tak balik ni berapa ramai Puan Syida? Puan Syida komen sikit. Jadi ada anak 4 orang. Jadi anak-anak, tolong ambil perhatian. Mak kita masih ada. Paling bahaya bila seorang ibu menulis, seorang ibu menzahirkan, yang dia, kerana menzahirkan yang dia terasa hati. Sedih sangat. Bila seorang ibu rasa sedih sangat, haram bagi seorang anak itu untuk masuk ke dalam syurga. Percaya cakap saya. Biarlah mak kita, gembirakan mak kita. Happykan mak kita. Mak kita bukan nak duit. Mak kita nakkan kita. Mak tu nakkan anak dia. Nak, Along, Angah, Acik, Ate.
Dia nak sangat anak ni panggil, ibu, ibu dah makan. Dia nak tu je. Kan? Jadi dalam hal ini, janganlah kita nak buat alasan, mak dulu macam ni, apa semua. Tak yalah. Apa pun sebabnya. Wa imma, ni saya cakap. Wa imma mak kita dulu pernah buat benda-benda jahat sekalipun. Itu tidak menghalalkan kita untuk menderhaka kepada ibu kita. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan sekalian. Bayangkan tuan-tuan. Ya Allah Akbar. Puan Syida ada respon. Semua 4 anak tak pernah balik. Allahu Akbar. SD, Jadi, kalau kalau misal katalah si ibu, okeylah, saya kalau cakap saya secara peribadi, of course kita hari-hari kita ampunkan anak kita, kita doakan yang baik-baik untuk mereka sebab kita nak jumpa mereka kat syurga, insya-Allah. Cumanya boleh tak bagi pihak si ibu tu dia ambil inisiatif? Contoh, kau tak telefon mak, mak telefon kau. Kau tak WhatsApp mak, mak WhatsApp kau. Kadang-kadang kita usik-usik sikit ke bagi, kita tengok. Kalau 10, mungkin lepas 10 dia jawab. Mungkinlah. Boleh ke kalau kita ambil inisiatif di pihak boleh tak? Kalau ikutkan, kalau memanglah inisiatif adalah isu Puan Syida tadi. Inisiatif dia dah ambil. Kalau tengok Puan Syida dia kata dia dah call tak angkat, dia dah mesej tak balas. Dah bagi macam-macam tapi tak jawab. Jadi dalam hal ni macam saya cakap tadi, sabar, kan, doakan yang baik-baik untuk anak-anak. Mudah-mudahan hati anak-anak terbuka. Mungkin kadang-kadang ada anak-anak dia tak rasa pun yang mak dia tak hati. Dia rasa macam mak dia okey je, rupa-rupa dia terlepas pandang. Jadi doakan. Doakan mudah-mudahan anak-anak terbuka. Kita buat drama sikit. Dah, tapi tadi kalau ikut mak nak bagi harta mak yang banyak ni. Balik. Mesti semua balik. Kalau lagi kecil hati. Kan? Lagi kecil hati salah. Ah. Tapi kalau tengok dari segi ayat ni tadi, Pak Syida kata ada kemungkinan puncanya adalah atas hasutan ayah dia. Mungkin dia dah tak duduk dengan ayah ni. Jadi pada saya macam ni lah. Saya kata tolak ke tepi segala aspek. Segala aspek. Yang penting dia adalah mak kita. Yang seorang lagi ayah kita. Tak kisah mak dan ayah, dua-dua kena buat baik. Jadi insyaAllah dengan kita berbuat baik pada mak ayah kita, insyaAllah hidup kita akan lebih tenang, aman dan bahagia. Wallahualam. Alhamdulillah. Oi, kita sebenarnya dah terbabas sikit tapi tak mengapa. Apa yang kita kongsikan ini sangat bermanfaat. Ya, semoga kita dapat iktibar dan juga pengajaran daripada perkongsian ni. Seperti mana ya hadis riwayat dari Tirmizi, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Jadi kita tak nak dimurkai tapi kita ingin diredai. Okey, dan kita rasanya dah sampai ke penghujung ya. Nak tanya eksekutif penerbit kita? Baik. Mas? Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada SD di atas pelawaan ini. SD, saya rasa sangat terharu. Tak ada pelawaan. Terharu, sangat terharu. Saya nak sampaikan salam kru dan juga Puan Ramlah serta Mas kepada SD dan juga tim ya, dan juga kita harapkanlah insya-Allah ada jodoh, ada kesempatan setiap hari Jumaat 4 hingga 5 ya. Nanti kita akan maklumkan apakah topik yang akan kita kupaskan, dan kalau ada pengalaman ke apa boleh saja anda berikan maklum balas ketika kita bersiaran secara langsung ataupun sebelum itu pun boleh juga menerusi hotline kami. Baiklah, dan kalau ada salah dan silap bagi pihak saya di sini dan juga tim, minta maaf buat banyak SD tengah belajar lagi ni. Kalau Kevin, kalau tak silap hari tu kita ada bincang yang mungkin akan announcekan tajuk untuk minggu akan datang. Kita nak announce ke? Dah ada belum? Kita akan bincangkan ke untuk tajuk? Kita ada beberapa tajuk sebenarnya SB. Ramah mata kita dibuatnya. Okey. Nanti kita akan wawarkan. Suruh je. Suruh Puan Ramlah pilih je satu, cepat. Pilih saja satu. Puan Ramlah, Mas. Okey. Ada. Berkaitan apa? Yang mana?
banyak sebenarnya. Okey, Banyak tak sangat. apa. Okey. Tapi kita Tak apa, tunggu pada nanti hari kita ni. kena sebenarnya. Ha, ha. Baik. Okey. Maklumlah kita kan baru bertatih ni SD selalu berforum, jadi Macam, kita ni baru belajar. alah, Kalau salah minta Kak ampun, Abby minta macam maaf ya. berlari. Mana ada. Kak Abby macam berlari dah, bukan bertatih, berlari. Okey, Saya- dan ingat temu janji kita lain sekali ya, setiap hari Jumaat insya-Allah secara live 4 hingga 5 yang anda boleh saksikan secara live di Syamsul Debat TV dan juga di Facebook Syamsul Amri Ismail Official dan juga di platform IB Channel. Okey, dan insya-Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi ya. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada kami. Minta ampun, minta maaf. Kita jumpa lagi. Macam kat radio pula. Dah. Okey, jumpa lagi Dah. semua. Assalamualaikum. Baik. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.